Saya nak teruskan dengan Prof. Prof, semalam JRS ada mengumumkan Aku Janji ataupun manifesto. Dia ada 9 teras. Dia berpaksikan kepada hak Sabah, kepimpinan berintegriti, wawasan kemakmuran bersama dan juga perpaduan rakyat Sabah. Adakah Prof melihat ini akan menarik rakyat Sabah untuk mengundi? Kalau kita lihat, apabila ada manifesto itu, ia sikit sebanyak meningkatkan keyakinan pengundi terhadap parti yang bertanding tersebut. Tanpa manifesto itu, pengundi akan hilang hala tuju. Apa sebab mereka hendak mengundi? Apa nilai tambah yang ada terhadap manifesto tersebut? Jadi, walaupun saya lihat manifesto ini agak menyeluruh, dari segi ekonominya, sosialnya, pendidikannya, infrastrukturnya, semua ada. Tapi saya lihat janji-janji itu lebih realistik. Realistik bermaksud dia tak berjanjikan misalnya peluang pekerjaan akan diwujudkan sebanyak 1 juta. Tak ada. Dia tak berjanji. Kali ini kita lihat gabungan rakyat Sabah ini, janji mereka bersifat realistik tentang meningkatkan keselamatan, tapi dia tak letak berapa banyak yang buat di sekolah misalnya, sekolah baru misalnya, itu sepatut daripada datang daripada Putrajaya, tapi mereka tidak menjanjikan bulan bintang, tapi secara realistik yang rakyat boleh faham, rakyat boleh pegang, dan perkara ini juga dapat dijadikan landasan kepada rakyat untuk menilai, mentafsirkannya dan sebelum membuat apa-apa keputusan. Sebab itu saya kira Warisan belum lagi buat manifesto mereka secara menyeluruhkan, kecuali berapa DUN. Jadi ini barangkali kekurangan yang kalau Warisan hendak memastikan penilaian yang menyeluruh kepada pengundi, dia perlu membuat, mau tak mau terpaksa buat manifesto. Walaupun pemimpin mereka Tun Dr. Mahathir pernah mengatakan manifesto itu bukan kitab suci, tapi dalam politik ia perlu sesuatu yang rakyat boleh terima. Sebab itu saya kira, saya kata 3 kali saya ulang benda itu, bahawa manifesto gabungan rakyat Sabah itu lebih realistik, tidak janji bulan bintang. Itu yang bagus dan perlu diraikan suasana tersebut, supaya janji politik itu orang kata tidak ditagih secara keterlaluan oleh rakyat nanti apabila menang. Okey. Ya. Jadi manifesto yang lebih realistik, bagaimana pula pandangan Datuk Seri? Mungkin ada pandangan berbeza? Ya, dalam pilihan raya ni, parti yang menyertai pilihan raya mesti ada aku janji kepada pengundi. Dia tak boleh masuk pilihan raya bercakap tidak ada fokus. Semua orang boleh buat begitu. Jadi orang yang nak menjadi kerajaan, dia kena ada aku janji kepada pengundi dia apa yang dia akan lakukan. Jadi ini boleh dianggap sebagai teori. Tapi betul kata Prof tadi, kita jangan janji perkara yang kita tidak boleh laksanakan. Saya perhatikan di Semenanjung ni, kepercayaan umumnya rata-rata rakyat tidak begitu fokus kepada komitmen janji dalam manifesto. Sebab pengalaman mereka apa yang telah dijanjikan oleh kerajaan sebelum ini banyak yang tidak ditunaikan, maka mereka rasa manifesto ni sebagai hiasan saja. Tapi sebenarnya manifesto adalah perkara yang wajib patut ada. Sangat penting untuk rakyat tahu apa parti itu janji kepada aku, kepada kami pengundi apabila mereka diberi mandat amanah untuk memerintah. Jadi itu sangat penting. Dan saya rasa kalau dengan aku janji itu yang munasabah, dan kita lihat pula keupayaan parti yang membuat janji itu. Kalau parti itu kita anggap parti yang tumbuh hanya 2 bulan sebelum pilihan raya, ataupun mereka calon bebas dan sebagainya, maka rakyat sendiri fahamlah. Awak berjanji tapi dapat ke tidak tunaikan. Jadi betul, persaingan di Sabah sekarang ini persaingan antara 2 parti besar, gabungannya, coalition yang besar. Satu coalition Warisan Plus, satu coalition JRS. Dan mereka ni dua-dua pihak yang berupaya dapat lakukan. Jadi sekarang terserah kepada pengundi. Dia nak percaya yang mana. Saya nak komen, Warisan Plus tidak mengeluarkan keseluruhan manifesto sehingga sekarang. Saya rasa itu satu strategi. Dia nak melihat dulu apa yang telah dijanjikan oleh JRS. Kalau JRS janji 1,000, dia mungkin naik 2,000.
Jadi begitulah keadaan dalam politik ya. Dia persaingan strategi. Janji pun ada strateginya. Jadi saya rasa yang penting rakyat Sabah kena bijak menilai apa yang dia mahu selepas PRU ni, selepas PRN ni. Kalau mahu sebuah kerajaan yang kukuh, yang stabil untuk melaksanakan segala apa perkara-perkara kecil yang setiap individu yang interview tadi nak jalan raya, nak pekerjaan, nak ekonomi baik, hanya dapat dilakukan oleh sebuah kerajaan yang teguh, yang kukuh. Ini satu rakyat Sabah perlu faham betapa pentingnya pada hari 26 hari bulan ni apabila mereka pergi ke peti undi.